Pas satu lagi pula cara nak beli kain baju. Kain baju nak pakai hari-hari ni. Sebut dalam Hasyiah Jamal. Kata hakim, barang siapa menggunting baju, potong baju, mengkhat baju, membeli baju pada hari Sabtu mesti penyakit selama-lamanya. Nak beli baju pakai, jangan pakai hari Sabtu, jangan beli hari Sabtu. Nak jadi penyakit. Selama mana ada baju duk tubuh, duk sakit semua tu Boleh jadi dia menikah sakit, semua hidup beli baju hari Sabtu sekali. Jangan nak beli. Dan barang siapa pula beli hari Ahad, mengenai akan duka cita, kesusahan, tak berkat. Boleh jadi tu ada menengung semua, fikir dia sabuk semua tu beli baju hari Ahad sekali. Jangan nak beli. Dan pada hari Isnin ada berkat, nak beli hari Isnin. Berkat, beli baju Isnin tu berkat. Ini saya kat orang ni. Dan hari Selasa segera binasa, dicuri akan orang dan terbakar. Kalau hari Selasa menyebab mudah orang curi, janganlah dah mutu duk curi demo, luar dalam curi demo, beli hari Selasa dah tu. Hari Selasa golek kena punuh, beli kereta apa tu kak? Beli kereta, beli lembu dah mampu, mudah beragai. Seboleh molek tu. Dan hari Rabu ni molek sekali, direzekikan dia dan rezeki yang banyak. Dan pula ketidakkan dia panggil penat dan susah. Sabit saya nak beli barang menego le rumah, beli Rabu senang Khamis, mudah laku. Sabit nak beli baju anak mengaji, belilah di antaranya hari Rabu. Dan pada hari Khamis rezeki akan dialim. Anak beli anak mengaji pondok atau anak pondok, beli hari Khamis. Nak hantar anak ngaji pondok, ngaji hafiz ke mana, pisah beli baju hari Khamis. Hak tu musaka ya'lim. Hari Jumaat panjang umur tehramu. Sabit kalau kita beli barang nak menega nak ambil hari Jumaat, lama laku tehramu. Ni ambil hari Jumaat tak laku lah. Pas minta azimat tu pula dah. Tu Hera gitu. Lepas tu dia mula tanya babo pula. Iya kata babo bagi nak turun ke laut. Orang nak turun laut buat muka, kita kena turun buru benate, cari benate, ikut igat gapo nak mula start cari benate ni. Kena hari Sabtu. Kena hari Sabtu. Kena hari Sabtu. Kena hari Sabtu. Nanti dia kena hari Sabtu. Lepas tu kalaulah kita nak mula start menego berjalan gapo tu, nak ambil sunnah Nabi suruh hari Khamis. Sehingga ada sahabat Nabi nak getubik mula menego. Nabi tanya dia, mu nak menego kaya ke sesak? Dia tenok, mu kena mula menego hari Khamis. Sabit nak betul dengan hati dengan saya ni payah. Kalau hari Khamis kena hari bulan, 4 hari bulan, 1 hari bulan, 14 hari bulan, 10 hari bulan. Hari Khamis tak ada lama satu benar menego. Pasal Nabi sendiri ayat ni. Manusia ada satu sahabat nak menego, dia tanya Nabi minta hari. Lepas dia nak musafir pergi menego. Nabi tanya, mu nak we kaya ke susah? Kalau suka nak we jadi kaya, mu pisahlah mula start menego pada hari Khamis. Yang satu lagi pula, ingat nak suruh ingat kita ramai-ramai ni. Ingat semua-semua kita nak ingat sangat perkara ni. Benda ni bukan gapo dia dak untuk gapo Rusia kita. Jadi perkara ning bukan menjadi akidah. Hak ni untuk Rusia gapo panggil buat cara-cara hidup kita hari-hari. Tu dia. Misalnya ingat baik kita semua ni nak buat apa perkara, pisah membetul hari hak mengambil tafaul oleh orang-orang dulu buat kerja.
maka mudah jadi keberkatan di dalam hidup kita. Ingat semua tanda jadi baik sewi ni, ambil Rusia jadi molek. Suku babo dia ada tadi. Turutlah hadis ni semata ekonomi molek berlaku. Kamar dia saya nak pesan lagu yang dah sekira kalau hari Khamis tu betul 1 hari bulan, 2 hari bulan, 4 hari bulan, 10 hari bulan, 14 hari bulan. Hak ni molek sekali mereka. Jangan hala turun. Kalau hala turun jangan. So kita nak ambil benda buat ubat. Nyu nak ambil buat ubat, ambil mula tubik nama air tanda awal bulan. Ikut nak ambil Rusia buat gapo, ambil hak awal bulan. Ingat ni, nak ambil benih pisang pergi tanah, tengok benih tu tubik bila. Kalau benih tu tubik lepas 14 hari bulan, mula hari bulan ambil tak sampai tak ni di subuh, tak terlalu. Kita nak tanah ke, misalnya kita katakanlah nak ambil nyo ni, nak buat ubat, tengok nyo ni tubik bila. Kalau tubik belum daripada boleh dah turun, comel berlaku. Nak buat kerja apa-apa, sebulan nak uya dia maju, kalau naik. Jangan dah turun. Ada apa cara mengaji podok tak apa. Tak apa tu. Tu. Pasal kena ambil boleh lah naik. Saya dah pegang buat titik dulu. Buat titik kalau tetah lepas 15 hari bulan, pecah tubik molek balah mana pun nak kena jalan. Kalau di antara tetah sebelum daripada 15 hari bulan, kau boleh kau naik, kau molek pun. Nampak dah? Cukup. Begitulah ilmu Rusia cara hidup, tapi semua tu bukan jadi akidah. Bukan siapa pegang gitu lalu tu dok hak ni sebagai buat coba hak dok mari dah balah tu ilmu tajribah ni nampak tu dah. Makruh. Pasal kat kuku malai ya takut kena tangi dipisah, pisang tangi tak nampak. Kak rambut malai mau putus di telinga je lah. Sabit yang makruh tu. Nama telan ni ada cerah, tak boleh yang ukur asalnya balah tu. Pas cerah Malaysia hari mata tak serupa dah. Dah lah. Tak serupa dengan tengok dengan cerah mata dengan cerah tak serupa dah. Mata dah penuh. Nampak dah kita? Kita mari bertakwa kepada Allah. Kita mari yakin bahawa tidak ada jalan lain yang boleh menyelamatkan diri kita daripada dunia dan akhirat kecuali jalan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui contoh-contoh yang telah dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena yakin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal dunia, tidak wafat kecuali baginda telah pun sempurnakan agama. Tidak ada benda-benda yang mudarat, yang bahaya sama ada dalam dunia ataupun akhirat kecuali Rasulullah telah lahir belaka. Tidak ada apa yang boleh menguntung, boleh beri laba kepada diri kita sama ada di dunia dan di akhirat kecuali benda itu telah diperintah suruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hakikat agama. Ini adalah hakikat dan tujuan yang sebenarnya diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku manusia, selaku insan, manusia yang ada pok, ada mok, yang lahir daripada perut ibu, bukan jenis jin, bukan jenis malaikat, bukan jenis-jenis orang yang dipenuhi dengan keramat, tetapi Rasulullah adalah manusia biasa,
Cuma beza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda dibantu oleh mukjizat. Baginda dibantu oleh mukjizat dan baginda maksum daripada apa-apa kesalahan. Ini di antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya mukjizat, adanya bantuan daripada Allah, dan adanya maksum daripada Allah juga untuk nak jaga dia daripada melakukan kesilapan dan dosa-dosa. Ikhwan sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita bertemu dengan pelbagai masalah, cara-cara. Kalau dulu daripada mulanya seseorang itu, mula dia beranak lagi, mula dia duduk mengandung lagi, maka seorang ibu dia berasa risau, berasa gering. Apakah anak bayi yang duduk dalam perut dia ni akan keluar secara selamat sejahtera, cukup anggota? Nah, adakah dia ni akan jadi budak yang baik, yang soleh? Setelah itu kanak-kanak ini keluar daripada perut ibu, maka di sana ada upacara, nah, untuk nak menjaminkan kata budak ni akan hidup dengan selamat sejahtera. Dan apabila kanak ni menjadi dewasa, jadi pekerja, dia juga kena bekerja, cari makan, cari rezeki, kena keluar rumah, bertemu dengan kawan-kawan dia, kena buat rumah. Bagi ada orang buka kedai, kena buka kedai. Bagi orang pergi kerja ke laut, dia kena keluar dengan perahu dia pergi ke laut. Bagi orang duduk bukit bukau, dia kena pergi masuk dalam hutan belantara. Bagi orang yang bekerja sebagai askar, tentera, dia kena pegang senjata dan akan berjumpa dengan musuh-musuh dia. Bagi orang yang bekerja sebagai pegawai, dia juga ingin menjadi seorang pegawai yang cemerlang, menjadi pegawai yang orang panggil dipuji, nah, oleh ongkon dia, ada gaji banyak. Kalau dia berniaga pun perlu kepada perniagaan yang boleh menguntungkan banyak. Lagu ni cara hidup manusia biasa. Lepas pada tu dia akan sakit, maka dia juga akan berubah. Dia kena cari usaha untuk nak merawati sakit-sakit dia, sampai ke dia tu siapa aja meninggal dunia dan di dia masukkan dalam lubang kubur. Inilah hidup manusia. Inilah gaya hidup. Ini adalah cara hidup, witi ciwit hak manusia lagu ni lah. Sebab itu al-Islam yang bukan saja merupakan satu agama mengikut kepercayaan seseorang, tetapi Islam adalah mari nak atur cara hidup seorang manusia daripada dia berada dalam alam arwah, alam perut, alam dunia, alam kubur, alam mahsyar, kepada alam kekal abadi dalam syurga ataupun neraka, wal'ayazubillah. Jadi daripada sini berlakulah kepercayaan masing-masing untuk nak menjaminkan kehidupan yang senang. Daripada menikah kahwin dulu lagi, seseorang nak menikah kahwin,
kalaulah dia tidak mengikuti apa yang diajar oleh Rasulullah, dia tidak ikut sunnah Rasulullah, tidak turut ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada di sana ada ajaran-ajaran tertentu. Kononnya ada yang kata kita nak menentu hari untuk nak menikah kahwin anak kita ni, kena ada hari-hari yang tertentu. Kalau buat hari ni suai, kalau buat hari ni sia, kalau buat hari ni hujan, kalau buat hari ni ada manfaat, kalau buat hari ni orang tak mari, kalau buat hari ni akan timbul bala petaka dan sebagainya. Ada daripada situ lagi. Sebab itu dalam masyarakat kita mula-mula nak madah anak, nak kahwin, nak buat orang panggil kedui, kadang-kadang dia bertemu dengan ajaran-ajaran yang orang panggil karut marut ini daripada awal lagi dah. Dia gil tak jarum tak kena. Ada orang yang duk petua kata tak boleh nak madah depan rumah, tak boleh nak madah lek kanan rumah, lek kiri rumah, lek belakang rumah. Hak nak madah kena madah hak jauh dulu, kena turun hari sekian-sekian, waktu sekian-sekian. Maka apa berlaku? Setelah mana orang sekapung tahu habis dah, orang warah kok nara kok jalan tahu habis dah, ada 4-5 buah rumah yang tak tahu depan rumah dia. Apa berlaku? Maka berlakulah pertelingkahan dan jahat sengka. Jiran tak ada royak, baru royak 2 hari 3 hari baru nak kedui baru royak. Jadi timbul perbalahan, perdengkian dan sebagainya. Kerana apa? Kerana dia duduk timbul petua, duduk timbul petua kata kalau tak boleh nak royak kepada jiran dulu. Ada juga. Ada yang mengatakan bahawa kita nak tentu hari untuk nak jaga daripada hujan lebat. Tak sewi hujan lebat, kena pergi cari serah, kena tanah serah susah. Kena cari tanah serah susah untuk nak tahan hujan daripada langit. Ada bagian dan ada bagian. Nak tubik pukul berapa, nak tengok hari berapa, nak madah siapa dulu. Daripada mula-mula jejak tangga pertama, orang panggil apa dia, butir kacing baju yang pertama tu silap dah. Dan apabila mengandung pula di sana macam-macam, adanya tradisi, adanya adat resam yang kadang-kadang kita mewarisi daripada orang tak tahu daripada mana, ajaran mana-mana, wallahu alam. Tetapi kena hidup apa dia, kena duk gagat purung jatuh, purung tino, kena patah tu patah ni, macam-macam. Lahirnya seorang kanak, waktu nak buka mulut, kena ambil emas, ambil perak, ambil gaya, ambil saka, ambil nisai manis, ambil macam-macam mari. Supaya nak beri anak kita ni jadi berga supaya emas, nak beri masing, kecap masing supaya gaya, nak beri manis supaya gula dan sebagainya. Kesemuanya ini adalah tujuannya untuk nak orang panggil menjaminkan keuntungan dan kebahagiaan anak kita. Wallahu alam. Hak puak duduk makan daun ketung lah ni, hak puak duduk ngarut lah ni tu, duk buka mulut dengan gapo, buka mulut dengan mah belaka, buka mulut dengan gaya belaka boleh jadi. Tapi mereka tidak tengok daripada tarbiyah, tak ada biasa gitu duk ajar untuk nak jadi anak yang soleh, yang sebenarnya bukan di cicing mah, bukan di gaya tu, tetapi daripada tarbiyah dan ajaran seorang pak dan mak
yang bertungkus lumus untuk nak mengajar nak. Walaupun ada dalam Islam ayat kata sekadar buah tamar dengan air zam-zam telah pun mencukupi segala-galanya untuk nak tahnik kanak-kanak. Demikian juga kita nak menego kena tengok hari, kerana dalam kepercayaan kebanyakan daripada masyarakat kita masih lagi pegang dengan hari-hari ini. Ada rasi, ada rek, ada sia, ada suai, ada untung, ada pedah, ada mudarat, ada manfaat. Mula hari Sabtu lagu tu jadi, mula hari Ahad lagu ning jadi, mula hari Selasa lagu ning. Seperti mana hak duduk berlaku dalam Facebook, suara-suara mengajar. Ada juga, nah, mari duduk ayat kata kalau jual baju, beli baju hari Sabtu jadi sakit sampai bila-bila, na'udzubillah. Beli baju, jual kedai hari Ahad tak maju bila-bila. Macam-macam mari duduk ayat. Maknanya kalau kita duduk berenai sungguh dengan benda ni, kena katuk lebih nak kena katuk lebih kedai-kedai. Nah, tak boleh nak pergi hari Sabtu, hari Ahad, hari Selasa, hari Rabu, macam-macam. Bulan tu, bulan ni, kapit ketebah, tak kapit ketebah. Kesemuanya itu berasaskan kepada kita tidak berpegang dengan ajaran Al-Islam yang sebenar. Dan kita masih lagi orang panggil pocai, berbangga dengan ajaran-ajaran yang selain daripada ajaran daripada Al-Quran dan Sunnah yang sebenar. Kita masih lagi bercampur aduk di antara khurafah dengan akidah yang sebenar. Apa makna khurafat? Benda kayuk maruk, benda kecek dusta. Khurafah bermakna kharabal aqlu, maknanya punah otak. Orang yang banyak khurafat sangat, maknanya dia ni asalnya daripada orang yang punah otak. Macam-macam. Kerana dia melihat diri dia ni adanya tasya'um. Gapo dia tasya'um? Maknanya molok nenyerai. Ada suai, ada sia. Sia ni sama ada, bukan sia sembuh tu tak, sial. Suai, duang, suai. Hari ni hari suai, wan ni wan suai, den ni den suai, rek ni yam ni penrek suai, yam suai. Jadi untuk nak mengelak daripada suai, daripada sia ni, kena ada pelepah. Bahasa Thai kata tong mikan sadak kerak pula dah. Kena pelepah tak apa. Lagu mana pelepah? Kena main cari dia. Iniช่องทาง cara-cara untuk nak membodohkan masyarakat, nak biar masyarakat itu tenggelam dalam penyakit khurafat. Na'udzubillahi min zalik. Jadi apabila kita tahu khurafat ini, yang sebenar yang paling bahaya sekali dengan khurafat ialah khurafat yang berasaskan agama. Ini bahaya sekali. Khurafat yang berasaskan agama. Apa dia khurafat yang berasaskan agama? Wayak kata ada pahala kalau buat lagu ni. Satu agama dah tu. Ada dosa lagu ni. Ada hadis wayak. Mari wayak kata Nabi wayak. Tu apabila kata hadis Nabi kata pahala lagu ni, dosa lagu ni, buat lagu ni, maka itu dikatakan agama, itu dikatakan din. Kerana kita telah pun tahu dah kata orang nak menentukan pahala, nak menentukan dosa, nak menentukan syariat dalam bentuk kepercayaan ni, tak ada orang lain kecuali Allah dan Rasul. Mimpi yang lain tak boleh jadi dalil lagi. Di dalam kitab A'immah Al-Mazahib, Imam Malik, sebelum pada Imam Malik, Abu Hanifah, sebelum Abu Hanifah Al-Laits dan sebagainya, selepas pada itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal,
Imam Nawawi, As-Sayuti dan kesemuanya mereka itu telah tulis kitab-kitab. Dan kesemua tiap-tiap baris kitab-kitab mereka itu adalah berdalil milaktan daripada qala Allah dan qala Rasul. Belaka lagu tu. Imam Nawawi ada kaya kitab Al-Azkar, zikir-zikir hak kita duk baca pagi, petang, siang, malam. Imam Nawawi ada kitab Al-Azkar, dan kesemua apa yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, kesemuanya dia berdalil dengan qala Allah dan qala Rasul. Walaupun ada juga hadis-hadis yang dhaif dan sebagainya dalam Al-Azkar. Hak tu mengikut tahqiq ulama belakang ni. Yang jelasnya Imam Nawawi dia buat zikir-zikir, nak keluar rumah, nak masuk rumah, nak naik kenderaan, waktu pagi, waktu petang, lepas solat, kesemuanya dia berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Nawawi tak ada satu kelimah, satu baris pun dia wayak kata hak suruh tubik rumah ni kena baca doa ni kerana aku mimpi dengan Rasulullah. Tak ada. Tak ada walaupun satu kelimah. Hak aku baca, suruh aku tulis dalam kitab, hak aku ni kerana rusia, kerana tajribah, kerana pengalaman ulama-ulama dulu. Tak ada walaupun sepatah. Kesemuanya didatangkan dengan dalil yang betul dan jelas daripada buku beliau. Hak ni adalah akhlak ulama. Ini adalah dia panggil disiplin agama, disiplin ulama,เป็นหน้าที่ของนักวิชาการของผู้รู้ของบาบอของอุสตาดของด็อกเตอร์อะไรใครก็แล้วแต่ที่จะเผยแพร่คำสอนโดยนำคำสอนที่ถูกต้องที่มาจากอัลกุรอานและอัสสุนนะห์ที่แท้จริงเพราะนี่tugas dia. Demikian juga ulama-ulama lain rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Jelas apa saja khurafat yang berkaitan dengan agama banyak, tak cukup dengan kita nak kecek, tapi dia panggil di antara perkara berlaku dalam khurafatnya ialah disebabkan agama. Disebabkan agama mudah. Nah, berdalil kata boleh pahala ni mudah sekali. Ni buat boleh pahala, ni Rasulullah kata, ni Rasulullah ajar, habis. Tapi dalam agama kena tanya lebih pada tu lagi. Betul ke Rasulullah kata? Betul ke Rasulullah kata? Ambil dalam agama. Ramadan lepas. Nah, kita baru lepas tahun baru. Ni insya-Allah kita berada di pertengahan Syaban. 15 hari lagi. Ataupun 15 hari lagi kita akan disambut Ramadan. Ramadan baru ni. Hak tahun baru ni barangkali puak-puak kita pakak ingat belaka, tahu belaka. Kata apabila berlakunya Jumaat di tengah Ramadan, maka akan berlakunya suara derah daripada langit yang boleh menggempar dan menggentarkan hati-hati, boleh mencabut takah hati dan boleh memati, boleh buta mata kalau tengok, boleh menulikan telinga apabila dengar. Bila berlaku? Apabila hari Jumaat dibetul dengan tengah Ramadan. Lepas tu nak buat lagu mana untuk nak melepas daripada azab ini, daripada bala ni, nak jaga. Malam tu kena ada doa sekian, kena baca sekian. Supaya untuk nak menjaminkan kata benda hak dia mengajar ni adalah betul, dia wayak kata hak ni sabit dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat. Jadi kita bagi orang-orang tengok kat pakak gerung habis. Pagi Jumaat hari tu boleh jadi dalam 3 wilayah pakak senyap habis kedatangan jalan raya. Tak ada siapa nak berani pergi, tak ada siapa nak berani tubik. Kerana takut dengan ancaman ini. Padahal setelah daripada kita tengok, memang ada dalam kitab, memang ada, tetapi hadis yang diceritakan itu adalah hadis maudhu', hadis palsu, hadis yang tidak ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda yang maksud man kadzaba alayya muta'ammidan
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta ke atas aku dengan sengaja, maka hendaklah dia tu tempah cong tinang, tepah kedudukan dia tu di dalam neraka. Na'udzubillah. Kita duduk tepah rau ni mai cong tinangในวันอื่นนะครับเราไปจองที่นั่งในเดือนรอมฎอนด้วยมาชาอัลลอฮ์orang lain duk itu masuk betul syurga, orang lain nak buat syurga, nak buat kebajikan, tapi kita ni ไปเบิกที่นั่งในนรกในเดือนรอมฎอนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิก ini bahaya khurafat dalam bab agama. Ada juga khurafat dalam bentuk ijtimaiyah, kemasyarakatan. Dia tak ada ayat kata Nabi kata, dia tak ada ayat kata boleh pahala, boleh syurga, tetapi orang panggil dalam bentuk kemasyarakatan, witi siwit. Nak tubik rumah kena tengok cicak dulu, cicak tengok cicak kukuk berapa kali. Masa dulu nak pergi pergi kena tengok burung dulu, burung ikut kanan terbaik kanan kau terbaik kiri. Nak keluar pergi pergi kena menguni dulu, dia buat uni, cabut hak mana pandok, hak mana panjang. Kalau pandok tak boleh pergi, kalau panjang boleh pergi. Dia keluar daripada rumah, temu dengan arnak, arnak gilik kanan litah jalan, dia kata hari ni suai kena kelik. Pergi temu dengan jawab kalau pak kita, nah hari ni hari suai kelik. Dia tak ada kata Nabi kata, dia tak ada kata pahala dosa, tetapi ini adalah dalam bentuk ijtimaiyah, termasuk pergi duduk tani serah susah hak saat ni dan banyak-banyak lagi. Kesemuanya ini adalah khurafat dalam bentuk ijtimaiyah, yang mana semuanya ini juga ada hubungnya dan ada kait dengan akidah, ada kaitan dengan akidah. Kerana apa? Akidah ni maknanya benda kemah, benda yang tersimpul. Akidah bermakna ma'qudah, benda yang tersimpul, benda yang kemah keming duk pergi dalam hati. Hak pergi dalam hati itulah yang panggil akidah. Hak duduk kecek mulut, hak tu buat kecek. Hak tu kecek boleh royak belaka, Tuhan kuasa, Allah kuasa dengan kehendak Allah. Tapi hak duk bahasa getah lutut apabila tengok jawab lalu tu, buku apa? Buku hati. Buku hati. Kita bawa motor, bawa kereta, tengok jawab, kena kelik. Apa maksud kena kelik tu? Kerana kita beriman dah tu, kita berakidah dah tu. Ni bukanlah berarti ijtimaiyah, benda-benda yang berkaitan dengan kemasyarakatan tidak ada hubungnya dengan akidah. Akidah bermakna orang panggil ma'qudah, benda yang kena orang panggil yang terikat dalam hati. Al-iman ma waqara fil qalbi, ini at-tasdiq bil lisan. Nah, apa dia tasdik dengan lisan dan tetap dalam hati. Nah, wasaddaqahul amal, dan dengan amalan. Iman bukan laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman ni bukan cita-cita, bukan kecek sedak. Dak. Iman tak ada lagu tu. Kalau iman lagu tu masya-Allah, orang-orang hak pandai kecek, orang-orang hak munafik pada masa dulu, masa Rasulullah tu, dia lebih beriman dari pandai kecek lebih daripada orang-orang kita lagi. Iman tak ada. Iman hanya semata-mata yang terpendam dan orang panggil tercatat dalam hati, termaktub dalam hati, kemah dalam hati. Pegang lagu tu, maka yalah dah. Hak tu dia panggil dengan sebab ijtimaiyah. Ada juga puncanya daripada kejahilan. Kita tak belajar. Duk kamu kau tak apa, tapi kau ada apa? Ada masalah. Kita nak percaya, kita nak tak percaya, kesemuanya itu kita kembali kepada ajaran Allah dan Rasul. Tok-tok guru, baba, ustaz, mana-mana penceramah, dia mengajar, silakan mengajar. Tetapi nak minta, biarlah dia mengajar itu adalah intipati daripada ajaran Allah dan Rasul, ataupun kitab ulama yang muktabar. Hak ni tugas. Ikut dia nak mengajar bab ke apa pun. Nah, asalkan dia beriktimat, berpegang dengan Al-Quran was sunnah
dalil kita ni kita kena tahu Al-Quran was sunnah wal ijma' wal qiyas. Pak perkara ni ya, tak lari daripada tu. Dasar sumber agama kita nak kata halal, haram, sunat, wajib, makruh apa semua, tak lari daripada empat orang panggil sumber asasi ini yang kita tahu. Sebab itu kita kena tahu, kena belajar. Nah, kena belajar. Dan sumber apa dia khurafat yang lebih bahaya, yang paling bahaya laginya ialah marinya daripada cerita-cerita dongeng, hikayat, cerita-cerita dongeng. Banyak royak bagi cerita Abu Bakar molek tak jadi, kena royak hok pelik-pelik. Royak cerita Rasulullah, nah hok biasa tak jadi. Hak Imam Bukhari, hak Muslim royak, hak doalah dia tak jadi, kena pergi royak kata hak lebih, hak pelik-pelik. Itu kita kena beringat hikayat orang hak bawa cerita itu betul-betul kedak kata bari cerita dia tu dia duduk betul dengan sunnah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana hak boleh betulnya kita dengar Ashabul Kahfi, kita dengar cerita Zulkarnain, kita dengar cerita Nabi Yusuf, nabi-nabi lain, hanya termaktub dalam Quran dan sunnah. Tak ada hak tu, tak tahu siapa nak boleh jamin kata betul tak betul. Anjing dalam Ashabul Kahfi berapa, 5 ke 6 ke 7 ke 9 ke, tak tahu kerana tidak ada ayat. Dalam Quran sendiri pun tak ayat. Apatah lagi cerita-cerita yang boleh bawa oleh Israeliat orang-orang dulu, maka sudah tentu tidak ada mainikon perakan tengkuam tuk tong. Jadi apabila tak ada orang dok jamin kesahihan itu, maka kita kena berhenti dan kita berasa cukuplah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Oleh demikian, dalam kesempatan ini kita nak terima, kita nak sambut Ramadan dah, dan kita tahu kata Ramadan tu tepat cah bateri. Nak tambah himai 15 hari ni sebelum daripada kita nak cah bateri Ramadan ni, kita mari tengok dulu bateri kita ni kayak kedak. Bateri roya kita ni kayak kedak. Kalau bateri kita kayak dengan benda-benda khurafat, benda karuk-maruk, tu payahlah nak cah nak pergi penuh tu. Bukan api tak ada, bukan bateri tak ada, tapi dia panggil kayak banyak, tak masuk. Tu sebab itu ikhwan yang saya hormati sekalian, marilah sama-sama kita beramal dengan sunnah Rasulullah. Kita mari ikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita diberkati oleh Allah. Alhamdulillahil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit, tidak ada berjakit tak ada dalam Islam. Maksudnya berjakit diri dia tu nak pergi berjakit daripada orang kepada orang, daripada menata kepada menata, daripada menata kepada orang, hak tu tak ada kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan izin Allah. Itu dia. La adwa di sini. Wala tiyarata, dan tidak ada penyakit-penyakit pasang monglok nengerai. Tengok benda tu dengan suara, bunyi suara lagu Tuhan nak jadi lagu ni. Tengok benda tu nak jadi lagu ni. Berlaku hari tu, masa tu, bulan tu jadi lagu tu lagu ni. Tengok orang, siapa kau tengok orang, muka lagu tu, kening lagu tu, hidung lagu tu, dia ada tafsir belaka. Orang tu boleh say, orang ni tak boleh say, telinga lagu ni macam-macam. Dia panggil ngoheng. Cina ni ngoheng. Sebab tu orang Cina dia payah nak say, nak berkawan. Dia tengok mata repeat spong dia tak apa. Tapi kalau kulit hitam ke apa semua, dia tak say dah.
Orang Cina. Nah, rambut keriting dia tak bersaing dah, dia tak berkawal dah rambut keriting. Kerana dia kata ngoheng, dia percaya pada ngoheng. Huang cuy, nak buat rumah, nak buat kedai, nak buat berisak, kena tengok tepat. Nah, depan laut, belakang bukit, bukau dan sebagainya, tong duruk, duyam. Kesemuanya ini adalah ajaran orang lain berlaku. Nah, ajaran lain bukan tidak ada hubungan dengan Islam. Wa yu'jibunil fa'lu. Nabi kata, aku sangat mengherankan al-fa'lu. Hak ni hak aku buasa kenal sungguh. Orang tanya kata, wa mal fa'lu, sahabat tanya, gapo dia al-fa'lu? Nabi kata, qala kalimatun tayyibah. Perkataan yang baik. Masya Allah, budak ni nah baik Allah, kulit molek, Masya Allah. Kelimah-kelimah yang molek. Tafa'ul. Apa dia tafa'ul? Makhluk nengedi. Semua tu makhluk nengedi. Bukan makhluk nengerai. Asyukmu ataupun at-tasya'um adalah dilayar oleh Islam. Layar dengan Islam. Kadang-kadang mari tengok pakar ini dengan cahaya ni macam-macam. Nah, siapa kau kereta putih kena tulis Rodney Sidam. Apa tu? Karena dia kita tengok. Nah, apa dia orang dia ataupun tok bomo dia rakyat kata kena apa dia kereta dia ni kena cahaya hitam. Tak beli cahaya putih dah nak mana? Kena tipu syaitan kata Rodney Sidam leo. Siapa tahu tu? Kebodohan dan kejahilan manusia dimakan oleh khurafat. Nah, tu dia. Jadi apa tugas kita ialah kalimatun tayyibah. Tafa'ul, tafa'alu. Tengok makhluk nengedi. Makhluk nengedi hak tu hak comel. Masya-Allah buat hari senang hari ni hari berkat. Nah, Allah SWT turun rahmat hujan. Buat kemarin, Masya-Allah, alhamdulillah, tak ada hujan, alhamdulillah. Terima kasih, syukur kepada Allah. Kesemuanya itu dia panggil dalam bentuk คำที่ให้กำลังใจคำที่สร้างแรงบันดาลใจ lepas pada kita usahalah. Nah, bukan saja-saja kita nak buat kedai ni, dok nak tengok hari dulu, dok nak cari nangkuat. Kalau orang Sia dia panggil nangkuat, nak cari nangkuat. Dia tak ada wikrak kata makan ni hak dia buat tu sup tom yang dia tu sedap atau tak sedap. การบริการดีไหมราคาเหมาะสมไหมที่ตั้งนี่เหมาะสมไหมitu dia. Adapun kalau kuah tu masing terajak pedah kawan kerana harga mahal, siapa nak pergi masuk? Diaไม่เคยวิเคราะห์เรื่องนั้น tapi dia maiวิเคราะห์ kata tengok orang lalu, tak ada tengok supaya tak nampak dah kedai dia. Bukan tak nampak kalau mikan ตลาดที่ดีมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดีมีการบริการที่ถูกต้องที่ประทับใจ orang marilah kaedah dia lagu tu kaedah dunia lagu tu kita nak tanah kebun tanah raya tanah apa semua lagu tu belakang kena jiwa kalau kita tanah hari Selasa kita tanah hari Senin tinggal gitu 4 bulan tak ada kena jiwa dia apa nak doa di sejak saja tak ada. Dia doa ni kena bahasa jiwa bukan semata-mata kena doa. Doa kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi waktu usaha kena jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa, tapi dalam waktu doa dia pakai baju besi, gali lubang, buat benteng, ada pedang, waktu orang duduk tikar dia pun darah pecah sebagainya. Sahabat-sahabat lain darah belaka. Ini adalah kenyataan dan orang panggil gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh demikian, marilah sama-sama kita memperbetulkan cara hidup kita dengan kita melazimi dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.